Salam sejahtera pelajar-pelajar sekalian, bertemu kembali dalam episod baru berkaitan dengan pasaran dalam bahagian mata pelajaran ekonomi. Saya, Cikgu Siva, akan meneruskan pengajaran saya berkaitan dengan bahagian pasaran dengan lebih mendalam. Pasaran, Unit 8, Perubahan Kuantiti Permintaan dengan Perubahan Permintaan. Pelajar sekalian, kalau anda masih ingat dalam bab sebelum ini, cikgu telah mengajar berkaitan dengan faktor-faktor permintaan. Apa kaitan bab sebelum ini dengan bab yang kita akan belajar dalam bahagian ini? Sangat berkaitan pelajar-pelajar sekalian. Ini kerana kebanyakan soalan-soalan SPM adalah lebih kaitkan di antara bab 8 dan juga bab 7 yang telah kita belajar sebelum ini. Pelajar-pelajar sekalian, dalam unit ke-8, cikgu akan kaitkan bagaimana faktor-faktor yang telah kita belajar dalam unit 7 dikaitkan dengan unit 8, iaitu di antara perubahan kuantiti permintaan dengan perubahan permintaan, di mana kedua-dua konsep ini selalunya dalam peperiksaan akan dikaitkan dengan faktor permintaan. Pelajar-pelajar sekalian, perubahan kuantiti permintaan dikaitkan dengan faktor harga. Manakala perubahan permintaan dikaitkan dengan faktor bukan harga. Untuk mengimbas kembali, apa yang anda lihat di kaca TV anda adalah di antara faktor-faktor yang telah kita bincangkan di dalam faktor harga dan juga faktor bukan harga. Perubahan kuantiti permintaan jika dikaitkan dengan faktor harga, sudah pasti bentuk kelok yang ditunjukkan untuk perubahan kuantiti permintaan adalah seperti begini. Sudah pasti pelajar-pelajar sedia maklum bagaimanakah bentuk rupa kelok permintaan. Bermaksud, sekiranya faktor harga hanya satu kelok yang dikaitkan dengan perubahan kuantiti permintaan. So, ini adalah bentuk rupa kelok permintaan yang telah pelajar lukis dalam sebelum topik ini. Manakala perubahan permintaan, bentuk keloknya adalah berbeza. Bagaimana rupanya adalah pelajar-pelajar? Sebagai contoh, mari saya tunjukkan. Katakan ini adalah kelok asal. Saya akan lukiskan dua bentuk kelok bagi menunjukkan perbezaan dia. Dan seperti yang cikgu terangkan tadi, DD adalah singkatan yang digunakan untuk demand. Dan untuk membezakan, kita boleh letakkan D1, D1 bagi membezakan di antara D dengan D1, D dengan D yang asal. So, kalau kita lihat perbezaan pelajar-pelajar, sebelum cikgu menerangkan kelok yang ini, nampak tak pelajar-pelajar? Faktor harga satu kelok sahaja. Manakala faktor bukan harga melibatkan peralihan kelok. Sebab itulah pelajar-pelajar, nama lain bagi perubahan permintaan juga dikenali sebagai peralihan kelok ataupun peralihan kelok permintaan. Ini kerana bagi soalan-soalan berkaitan dengan perubahan kuantiti permintaan, ia melibatkan faktor harga. Tetapi perubahan permintaan, ia melibatkan faktor bukan harga. Jawapan kenapa dipanggil faktor harga dan faktor bukan harga, satu lagi perbezaan cikgu boleh terangkan. Kalau anda masih ingat, semasa melukis kelok permintaan, berlaku perubahan harga. Tetapi, kalau anda lihat dalam kelok yang cikgu lukis ini, tidak berlaku perubahan harga. Bermaksud, harga adalah tetap sama. Tetapi apa yang berlaku perubahan adalah sama ada kuantitinya
meningkat atau kuantitinya menurun. Itu yang membezakan. Walaupun perubahan kuantiti berlaku, ini tidak penting. Yang pentingnya, pelajar-pelajar perlu faham, perubahan kuantiti permintaan sudah pasti berkaitan dengan faktor harga. Tetapi, perubahan permintaan berkaitan dengan faktor bukan harga. Sebab itulah, faktor-faktor yang berkaitan dengan bukan harga dikaitkan dengan kelok yang ditunjukkan. Seterusnya pelajar-pelajar, cikgu ingin menerangkan bagaimana perubahan yang dimaksudkan di mana peralihan kelok permintaan. Sekiranya kelok beralih ke atas, ke kanan, dipanggil permintaan meningkat. The demand increase. Manakala kelok beralih ke bawah, ke kiri, permintaan menurun. Kesimpulannya, peralihan kelok ke atas, ke kanan, permintaan meningkat. Kelok beralih ke bawah, ke kiri, permintaan menurun. Berbanding dengan kelok yang ini, berlaku perubahan harga meningkat dan menurun yang dipanggil faktor harga. Tanpa perubahan harga dipanggil faktor bukan harga. Maka jelaslah berdasarkan kepada kedua-dua kelok yang cikgu terangkan dapat membezakan di antara perubahan kuantiti permintaan disebabkan harga. Perubahan permintaan disebabkan faktor bukan harga. Pelajar-pelajar sekalian, untuk soalan esei, sekiranya berkaitan dengan perubahan kuantiti permintaan, yang pertama, pelajar-pelajar perlu memberikan huraian satu, faktor harga. Kedua, pelajar-pelajar perlu melukis kelok yang ditunjukkan. Dan yang ketiga, seperti mana yang telah cikgu huraikan dalam semasa melukis kelok permintaan, anda perlu menghuraikan berkaitan dengan kelok permintaan tersebut, di mana bukti kenapa ataupun bagaimana harga ataupun faktor harga mempengaruhi kuantiti permintaan. Di sini, anda perlu menghuraikan satu, hukum permintaan. Dua, hubungan. Dan yang ketiga, huraian kelok tersebut. Maka di sini, dengan faktor, kelok, ketiga-tiga huraian ini, maka jelaslah untuk menghuraikan perubahan kuantiti permintaan. Dengan kata lain, anda perlu kaitkan huraian yang cikgu ajar semasa melukis kelok sama seperti yang telah cikgu huraikan untuk menjawab perubahan kuantiti permintaan. Sekarang, cikgu akan terangkan bagaimana untuk menerangkan perubahan permintaan yang berkaitan dengan faktor bukan harga. Kalau pelajar-pelajar sedang melihat di kaca TV anda, ini adalah contoh-contoh faktor yang telah kita belajar dalam unit sebelum ini yang berkaitan dengan faktor bukan harga. Cikgu akan menerangkan dua contoh faktor yang berkaitan dengan permintaan untuk dikaitkan dalam peralihan kelok permintaan. Sebagai contoh, kita ambil satu faktor iaitu pendapatan individu. Sebagai contoh, sekiranya pendapatan individu meningkat, sudah pasti permintaan akan meningkat. Tetapi bagaimana untuk menghurai dalam soalan esei? Di mana pendapatan individu merupakan faktor yang pelajar-pelajar perlu berikan. Di mana faktornya adalah pendapatan individu. Apa akan berlaku dalam perubahan permintaan sekiranya pendapatan individu meningkat? Maka, ia akan mempengaruhi kuasa beli. So, di sini, kata kunci untuk faktor pendapatan individu adalah kuasa beli. Ataupun dalam bahasa Inggeris, kita panggil purchasing power. Di mana kuasa beli akan meningkat. Disebabkan peningkatan dalam kuasa beli, maka ini akan menyebabkan permintaan meningkat. So, itu kata kunci yang seterusnya. Apabila permintaan meningkat, kelok akan beralih ke kanan. Kata kunci yang kedua.
Dan kata kunci yang ketiga untuk menghuraikan faktor pendapatan individu, kuantiti diminta akan meningkat. Seperti yang ditunjukkan dalam kaca TV anda pelajar-pelajar, ini adalah 3 kata kunci yang anda perlu ingat. 1. Kelok beralih ke kanan atau atas. Permintaan meningkat. Kuantiti diminta meningkat. Di sebaliknya, katakan untuk faktor yang sama, bagaimana untuk menerangkan kelok yang kedua, di mana pendapatan individu menurun. Sudah pasti, ia membawa kesan kepada kuasa beli. Apa yang berlaku pada kuasa beli, sudah pasti akan menurun. Kesannya adalah, sekali lagi, permintaan menurun, kelok beralih ke kiri, kuantiti diminta menurun. Untuk membezakan di antara kedua-dua huraian, pendapatan individu faktor yang sama. Tetapi kuasa beli berbeza. 1, kuasa beli akan meningkat. 1 lagi, kuasa beli akan menurun. Tetapi, cara menghuraikan untuk permintaan, kuantiti dan peralihan, anda perlu mengadaptasikan berdasarkan kepada soalan yang diberi. Mudah kan pelajar-pelajar? Yang anda perlu ingat adalah pendapatan individu, kuasa beli dan apa perubahan yang berlaku berdasarkan kepada soalan yang diberi pada peperiksaan ini. Sekarang, cikgu akan terangkan contoh yang kedua untuk musim. Katakan sebagai contoh seperti yang telah cikgu terangkan sebelum ini, terdapat pelbagai jenis musim. Kita ambil satu contoh, contohnya musim persekolahan ataupun musim pembukaan persekolahan. Apa yang berlaku? Sudah pasti semasa pembukaan musim persekolahan, permintaan terhadap baju sekolah akan meningkat. Pelajar-pelajar, seperti yang cikgu katakan tadi, musim ini bergantung kepada soalan yang diberi. Sekiranya diberi baju sekolah, sudah pasti anda boleh kaitkan kepada musim. Pelajar-pelajar sekalian, ingat, bukan semua faktor boleh dimasukkan untuk permintaan yang diberi bagi perubahan permintaan. Sebagai contoh, musim. Hanya pada permintaan yang tertentu sahaja anda boleh menggunakan faktor musim. Sebagai contoh, perayaan, persekolahan, hujan, ini adalah di antara contoh-contoh musim yang boleh dikaitkan untuk berkaitan dengan faktor bukan harga, iaitu permintaan. So, di sini cikgu memberikan contoh bagaimana musim pembukaan persekolahan boleh mempengaruhi permintaan baju sekolah. Kerana pada waktu pembukaan musim persekolahan, permintaan baju sekolah meningkat. Sekali lagi, huraian yang sama. Permintaan meningkat, kelok beralih ke kanan, kuantiti permintaan meningkat. Untuk menguraikan lebih mendalam bagi kelok yang kedua, cikgu menggunakan faktor yang sama iaitu musim, masih boleh menerangkan iaitu permintaan baju sekolah. Apa akan berlaku pada musim cuti sekolah? Sudah pasti, pelajar-pelajar, permintaan terhadap baju sekolah akan menurun. Maka, sekali lagi, faktor musim disebabkan musim cuti sekolah, permintaan terhadap baju sekolah menurun. Di sini, kedua, kelok beralih ke kiri ataupun ke bawah dan kuantiti permintaan baju sekolah menurun. So, di sini, pelajar-pelajar perlu mengadaptasikan berdasarkan kepada kes yang diberi. So, musim di sini macam cikgu katakan tadi, persekolahan, perayaan, hujan, kita boleh banyak kaitkan dengan musim. So, di sini cikgu mengambil satu contoh bagi memudahkan pelajar-pelajar faham, iaitu baju sekolah. Pelajar-pelajar sekalian, cikgu akan menerangkan faktor seterusnya, iaitu matlamat kerajaan. Sebagai contoh, bagi memudahkan pelajar-pelajar faham, cikgu menggunakan satu contoh di mana katakan kerajaan, matlamat kerajaan adalah untuk mengurangkan ataupun menggalakkan penduduk tempatan menggunakan vaksin H1N1. Di mana apa yang akan berlaku adalah permintaan terhadap vaksin H1N1 akan meningkat. Di sini,
Disebabkan oleh matlamat kerajaan, maka permintaan untuk vaksin H1N1 akan meningkat, kelok beralih ke kanan, kuantiti meningkat. Sekali lagi cikgu terangkan, kalau anda masih ingat, setiap kali anda perlu menghuraikan ketiga-tiga komponen ini bagi setiap faktor. Pelajar-pelajar sekalian, dengan menggunakan faktor yang sama iaitu matlamat kerajaan, cikgu boleh menerangkan bagaimana barang atau perkhidmatan turut mempengaruhi disebabkan oleh matlamat kerajaan. Bukan semestinya ia boleh mempengaruhi permintaan meningkat, tetapi ada kalanya permintaan sesuatu barang atau perkhidmatan turut menurun. Sebagai contoh, kempen. Walaupun terdapat pelbagai kempen, cikgu gunakan satu contoh kempen iaitu anti merokok ataupun dipanggil tak nak merokok, di mana tujuan utama ataupun matlamat kerajaan mengeluarkan kempen ini adalah untuk memberikan kesedaran kepada penduduk bahawa buruknya dengan menggunakan ataupun menghisap rokok. Di sini, ia akan mempengaruhi permintaan terhadap barang tersebut. Sudah pasti, permintaan terhadap rokok akan menurun. Ini adalah kerana kempen yang memberi kesedaran kepada masyarakat oleh ataupun merupakan matlamat kerajaan. Dapatkah anda melihat matlamat kerajaan boleh mempengaruhi permintaan sesuatu barang, pada masa yang sama boleh mempengaruhi ataupun menurunkan permintaan sesuatu barang. Pelajar-pelajar sekalian, faktor seterusnya adalah jangkaan harga masa depan. Ingat pelajar-pelajar, jangkaan harga masa depan dengan harga barang itu sendiri adalah berbeza. Di mana jangkaan harga masa depan bermaksud orang ramai, pengguna menjangkakan harga sesuatu barang akan meningkat atau menurun pada masa depan. So, berbeza dengan harga barang itu. So, bagaimana kita boleh kaitkan dengan perubahan kelok permintaan? Sekiranya individu atau masyarakat berpendapat ataupun menjangkakan bahawa harga akan meningkat pada masa depan, maka apa yang berlaku adalah orang ramai mula meningkatkan permintaan. Ini sudah pasti kerana mereka tidak mahu menunggu bahawa harga barang itu akan naik pada masa depan. Sudah pasti sebagai isi rumah, mereka mahu membeli barang sekarang. Sebab itulah permintaan kini. So, anda perlu tambah perkataan permintaan kini akan meningkat. Kelok beralih ke kanan, kuantiti meningkat. Tetapi, apa yang berlaku adalah sekiranya penduduk isi rumah menjangkakan harga akan turun pada masa depan, maka permintaan kini akan menurun. Nampak perbezaan dia pelajar? Permintaan menurun, kelok beralih ke kiri, kuantiti menurun. Ingat, harga meningkat pada masa depan, kelok beralih ke kanan. Harga menurun ataupun harga akan menurun pada masa depan, kelok beralih ke kiri. Pelajar-pelajar sekalian, kita telah masuk ke faktor terakhir untuk menerangkan faktor permintaan berkaitan dengan perubahan kelok permintaan ataupun peralihan kelok permintaan. Di sini, faktornya adalah harga barang lain. Berbeza dengan faktor-faktor yang cikgu terangkan tadi, selalunya untuk bahagian ini dikaitkan dengan untuk soalan objektif. So, pelajar-pelajar, cikgu akan memberikan penerangan dengan memberikan contoh bagi memudahkan pelajar-pelajar faham. Untuk harga barang lain dapat dibahagikan kepada dua. Barang penggenap, barang pengganti. Contohnya, barang penggenap adalah sebagai contoh kereta dan juga petrol. Kenapa kereta dan petrol dipanggil barang penggenap? Kerana kereta dan petrol adalah barang yang digunakan secara bersama-sama. Sebab itu dipanggil barang penggenap. Manakala barang pengganti, sebagai contoh, kopi dan teh. Dengan kata lain, sekiranya individu atau isi rumah tidak suka untuk minum kopi, mereka ada pengganti yang hampir sama iaitu teh. Sebab itu dipanggil barang penggenap dan barang pengganti. Bagaimana ia boleh dikaitkan dengan peralihan kelok permintaan?
Kita ambil satu contoh. Apa akan berlaku sekiranya harga petrol meningkat? Sudah pasti permintaan kereta akan menurun. Kerana disebabkan harga petrol, permintaan kereta akan menurun. So di sini ia menunjukkan peralihan kelok ke kiri. So kita membezakan harga barang lain, bukan harga barang itu. So itu yang membezakan di antara petrol dan kereta. So sudah pasti dalam soalan pelajar-pelajar boleh melukis kelok bagi kereta. Contoh yang sama ataupun bagi huraikan barang pengganti, kita bincangkan kopi dan teh. Sekiranya harga kopi meningkat, sudah pasti permintaan teh juga meningkat. Kerana seperti yang cikgu bincangkan tadi, kopi adalah pengganti bagi teh. Sekiranya orang tidak menyukai meminum kopi disebabkan harga meningkat, mereka mempunyai pengganti yang hampir sama, iaitu teh. So kesimpulannya, hubungan antara kopi dan teh adalah positif ataupun langsung kerana harga naik, permintaan naik. Tetapi hubungan antara kereta dengan petrol ataupun barang penggenap negatif kerana bila harga naik mempengaruhi permintaan barang yang lain, iaitu menurun. Sebagai kesimpulan pelajar-pelajar, ingat, harga barang lain terdapat dua jenis, penggenap dan pengganti. Contoh dan hubungan, iaitu penggenap adalah negatif, pengganti adalah positif. Berdasarkan jadual yang ditunjukkan di kaca TV anda, dapatlah dikaitkan perbezaan perubahan kuantiti permintaan dengan perubahan permintaan dikaitkan dengan faktor-faktor yang telah dibelajar. Perubahan kuantiti permintaan dikaitkan dengan faktor harga. Perubahan permintaan dikaitkan dengan faktor-faktor bukan harga. Untuk permintaan meningkat, setiap perkataan atau ayat anda perlulah bermula daripada kelok beralih ke kanan atau atas, permintaan meningkat, kuantiti diminta meningkat. Sekiranya untuk permintaan menurun, ayat anda perlulah bermula dengan kelok beralih ke kiri atau kanan, permintaan menurun, kuantiti diminta menurun. Pelajar-pelajar sekalian, cikgu telah menerangkan dan menunjukkan bagaimana cara untuk menjawab soalan esei. Setiap kali sekiranya anda menjawab soalan berkaitan dengan perubahan permintaan dan perubahan kuantiti permintaan, pastikan anda menggunakan dua tips yang telah cikgu berikan kepada anda. Pelajar-pelajar sekalian, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan untuk pembelajaran episod ini. Seperti biasa, sebelum cikgu mengakhiri episod ini, adalah tidak sah kalau cikgu tidak memberikan soalan untuk bahagian ini. Mari kita lihat apakah soalan untuk episod ini. Soalan. Bezakan di antara perubahan kuantiti permintaan dengan peralihan kelok permintaan. 6 markah. Pelajar-pelajar sekalian, untuk soalan yang telah cikgu utarakan tadi, soalan yang berbentuk bezakan, pelajar-pelajar boleh menjawab dalam bentuk jadual ataupun dalam bentuk esei. Cara pembahagian markah untuk soalan ini adalah 6 markah. Bermaksud, 3 markah diperuntukkan untuk perubahan kuantiti permintaan, manakala 3 markah lagi untuk menguraikan berkaitan dengan peralihan kelok permintaan. Bagi memudahkan pemahaman pelajar-pelajar, apa yang anda lihat di kaca TV anda, cikgu menerangkan cara bagaimana untuk menjawab dalam bentuk jadual. Kerana ini adalah soalan yang berbentuk perbezaan. Perubahan kuantiti permintaan, perbezaan dari segi peralihan, iaitu di sepanjang kelok yang sama.
bagi perubahan kuantiti permintaan. Manakala kelok beralih ke kiri atau ke kanan bagi perubahan permintaan atau peralihan kelok permintaan. Perbezaan kedua, anda boleh membicarakan tentang faktor, iaitu harga barang itu sendiri adalah salah satu faktor bagi perubahan kuantiti permintaan. Manakala anda boleh memberikan mana-mana satu contoh bagi faktor-faktor lain seperti musim, dasar kerajaan dan pendapatan individu bagi membezakan perubahan permintaan atau peralihan kelok permintaan. Sekiranya anda melihat perbezaan yang ketiga cikgu memberikan adalah perbezaan dari segi kelok. Ingat pelajar-pelajar, sekiranya soalan diberikan dalam bentuk kelok, anda tidak perlu melukis kelok untuk membezakannya. Kelok ataupun jawapan yang terakhir hanya perlu dilukis sekiranya perbezaan diberikan seperti mana untuk soalan ini. Pelajar-pelajar sekalian, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan untuk unit ke-8. Cikgu sangat berharap keseluruhan huraian yang telah cikgu berikan untuk unit ini memberikan pengetahuan yang lebih mendalam berkaitan dengan permintaan dan cikgu sangat berharap pelajar-pelajar dapat menjawab soalan dalam peperiksaan nanti. Sehingga kita bertemu lagi pada rancangan akan datang. Jumpa lagi.